ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bagi Tuan Imam, Pengurusi dan Kuasa Masjid Raya Terhubung, hadirin mukminin muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia ini dengan izin Allah kita dapat bersama hadir sekali lagi ke rumah Allah menunaikan solat fardu berjemaah, dan insya-Allah kita dapat luangkan sedikit waktu kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu insya-Allah. Yang kedua, saya ucapkan jazakallah, terima kasih kepada Tuan Kuasa Masjid kerana sudi mengundang saya sekali lagi untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita berkongsi sedikit ilmu dan pengalaman supaya kita saling menasihati di antara satu sama lain. Tuan-tuan Masjid Raya Terhubung ni tak payah cerita dah, semua orang kenal. Asatizah, ustaz-ustaz kita yang duk main mengajar di sini pun semua dah hebat-hebat, mantap-mantap dah. Saya ni kira nak bagi ramai saja. Kan? InsyaAllah tuan-tuan, kita nak bincang kitab pun tak putih lagi. Kan? InsyaAllah malam ni kita kira macam mukadimah lah. Kita mukadimah dulu. Tengoklah ke depan macam mana, InsyaAllah. Baik, kali terakhir saya ke sini pada bulan Ramadan yang lalu. Dah hampir sebulan lebih, subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan usia kita, melanjutkan umur kita, memberikan kepada kita pelbagai jenis nikmat yang tidak mampu dan kita sanggup untuk kita hitung satu persatu, subhanallah. Dan sampai saat ini, alhamdulillah, dalam keadaan yang sangat selesa, dalam keadaan yang sangat, kita kata sangat banyak nikmat Allah bagi pada kita, kita mampu untuk terus beristiqamah. Satu saja perkataan dalam kuliah-kuliah saya selepas Ramadan, saya pesan di semua surau masjid yang saya pergi, satu perkataan untuk saya dan untuk tuan-tuan, iaitulah istiqamah. Istiqamah. Apa saja yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang lalu, insya-Allah kita teruskan pada bulan-bulan yang lain. Kita nak momentum Ramadan satu bulan itu akan berkekalan selama 11 bulan yang mendatang, sebelum kita bertemu dengan Ramadan tahun depan jika dipanjangkan umur kita. Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi pernah menasihati kaum muslimin. Dia kata apa? Kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah kamu hamba-hamba yang rabbani, bukan hamba-hamba ramadani. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala yang kita sembah itu bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi Allah sentiasa ada, tidak pernah mati. Allah hidup kekal selama-lamanya. Sebahagian manusia seolah-olah menyembah Allah ketika Ramadan sahaja. Selesai Ramadan, dia kembali seperti yang dulu. Wa na'udzubillahi min zalik. Ini yang kita bimbang. Sebab itu firman Allah dalam dalil mewajibkan kita puasa. Kita sebutkan dalam tazkirah dulu, Allah nyatakan la'allakum tattaqun.
Moga-moga kamu jadi orang-orang yang bertakwa. Allah menyatakan la'alla, mudah-mudahan, harap-harap. Belum memberi kita satu jaminan ataupun konfirmasi semua yang puasa Ramadan akan jadi takwa, tak. Mudah-mudahan. Dalam hadis juga Nabi sebut, Allah firman, hadis qudsi kan, fa innahu li wa ana ajri bih. Sesungguhnya puasa yang hamba-Ku lakukan untuk aku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Dan sunnah para sahabat ucap sesama mereka pada pagi Syawal, taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah terima amalan saya dan amalan anda. Doa. Kita pun tak tahu. Wallahu a'lam. Cuma pandangan sebahagian ulama, ini bukan hadis, cuma pandangan sebahagian ulama. Tanda amal soleh kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah kita mampu untuk beristiqamah setelah berlalunya Ramadan. Itu tanda, wallahu a'lam. Hakikatnya Allah yang lebih tahu amal kita. Tapi kata mereka tandanya kita mampu untuk istiqamah setelah Ramadan. Hujung-hujung Ramadan kita terdengar. Kita bukan dengar sangat, tapi kita terdengar bila kita pergi supermarket, bila kita pergi pasar raya, mereka duk pasang lagu M. Nasir. Lagu apa M. Nasir? Lagu raya ada satu tu je lah. Satu hari di hari raya. Nah, dia nyanyi lagu tu. Dia terdengar suara yang sungguh merdu, dia terdengar itulah ingat dekat ibu keluarga dia semua. Tapi kita nak tukar tajuk tu tuan-tuan. Apa yang jadi pada diri kita? Apa yang jadi pada keluarga kita? Apa yang berlaku pada masyarakat kita? Dan apa yang berlaku pada umat Islam secara umum satu hari selepas raya? M. Nasir duk cerita satu hari di hari raya. Kita nak muhasabah tengok apa jadi pada kita satu hari selepas raya. Sehari selepas raya. Apa jadi? Seolah-olah mereka telah lupa jalan untuk menuju ke rumah Allah. Nak mari masjid pun kot mana jalan tak ingat dah. Hak dulu tiap-tiap malam mari penuh semayang. Sampai macam semayang Jumaat punya, semayang tarawih. Habis-habis tu tak ingat dah. Tuan-tuan, istiqamah. Puasa Ramadan yang kita lakukan, kita teruskan dengan ibadah-ibadah sunnah. Puasa 6 hari di bulan Syawal, alhamdulillah, selesai. Teruskan dengan puasa Isnin Khamis, puasa Ayyamul Bid ataupun puasa Nabi Daud alaihi salam, teruskan. Zakat yang fardu kita teruskan dengan sedekah-sedekah yang sunnah. Teruskan. Malam-malam Ramadan kita bertadarus, kita membaca Al-Quran. Ada yang sampai satu malam satu juzuk. Sebulan Ramadan habis khatam satu Quran, tiba-tiba satu hari selepas raya. Hari ni dah dekat 30 hari selepas raya. Di manakah Al-Quran? Disimpan kemas dalam almari, dalam rak buku kita. Bila kali terakhir kita menyentuh, kita membaca mushaf Al-Quran, kita mentadabbur isi kandungan Al-Quran, wallahu a'lam. Benda tu yang kita kena muhasabah. Sebab Allah Azza wa Jalla firman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada kamu al-yaqin. Ulama tafsir kata al-yaqin di situ bermaksud al-maut, yakni kematian. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu kematian. Bukan sampai habis Ramadan saja. Kena sambung terus. Nabi SAW pernah mengkabarkan kepada kita jenis amal yang disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah amalan yang berbentuk adwamuhu wa in khalla. Amalan yang berbentuk berterusan, berpanjangan, istimrar, walaupun ianya sikit-sikit. Bukan nak suruh pulun pederas buat banyak-banyak tak. Buat terus, bacalah Quran. Bukan nak perhabis satu malam, satu juzuk tak. Bacalah setiap hari walaupun satu muka surat, satu halaman, satu ain orang kata. Baca. Jangan tak baca langsung. Jangan tutup terus, khatam terus. Bila nak buka, tahun depan punya Ramadan. Ini yang kita tak mahu. Kita nak istiqamah. Semayang sunat, ba'diyah, qabliyahnya, semayang duhanya, semayang malamnya, teruskan. Bukan nak suruh buat 20 rakaat satu malam. 2 rakaat pun cukup dah, campur dengan witir. Kan? Jadi buat. Jangan tutup terus. Kan? Seronok mabuk dengan ketupat, mabuk dengan lemang, mabuk dengan kuah kacang, kuih samprit apa semua, tak ingat apa dah. Wa na'udzubillahi min zalik. Itu yang kita bimbang. Mai tahun depan tazkirah lagi. Lepas tu raya habis. Ini kita tak mahu. Sampai bila pun kita tak akan berubah. Kita nak takwa tu. Ada. Sekurang-kurangnya selepas Ramadan ada sedikit perubahan ke arah positif dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita khususnya.
Ada sedikit perubahan. Kita tak nak berubah drastik dah. Sikit-sikit tak apa. Janji ada sedikit perubahan dalam hidup kita. Kalau tidak, kita rugilah. Sebab belum tentu kita dapat bertemu semula dengan Ramadan tahun depan. Bulan Ramadan madrasah tarbiyah. Kalau kata kita naik kereta tu 11 bulan kita pergi kerja balik kampung, pergi sana pergi sini, outstation segala, mai 1 bulan tu kita hantar masuk bengkel, workshop, kita buat overhaul, tukar minyak enjin, tukar apa semua, bagi elok balik sistem brake apa semua, dengan harapan bila kereta tu keluar daripada bengkel, dia jadi macam kereta yang kita baru beli. Macam itulah perumpamaan dia. 11 bulan kita pergi sana pergi sini buat macam-macam, ya, kalut dengan kita punya hidup, kita punya dunia. 1 bulan je fokus ibadah. Dan kita nak lepas tu kita jadi seolah-olah ar-ruhul jadid, manusia yang baru, bersemangat untuk meneruskan agenda kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita nak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya? Sebab tu kita kata tazkirah ataupun peringatan, nasihat ni satu benda yang penting. Dan ada setengah tempat lepas raya saya telefon bila nak start kuliah, dia kata ustaz, relax dulu, kita bagi habis dulu. Habis apa semua, kan? Bagi merdeka dulu, lepas tu baru kita kuliah. 1 September kita start, tak apa. Ada tempat yang telefon ustaz, mai kuliah, kita start terus, tak boleh tunggu lama-lama, terpulang. Kita pergi, orang panggil kita pergi. InsyaAllah tuan-tuan, tu semangat. Semangat Ramadan kita teruskan sampai bila-bila insya-Allah. Baik, Masjid Raya Terhubung banyak dah kuliah selepas raya kan. Ni yang ke berapa dah? Banyak dah, saya tengok dalam jadual tu. Kan, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tak ada tajuk apa nak bincang. Jadi saya ambil buku, saya baca-baca, saya tengok, saya bincanglah apa-apa yang sesuai. Moga-moga ada manfaat untuk kita semua. Baik. Saya tertarik dengan satu tajuk makalah yang disusun oleh Ustaz Abu Ahmad Sa'id Hafizahullah, daripada Indonesia. Artikel ataupun makalah yang diambil daripada majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah Oktober tahun 2011. Kan? Kadang-kadang banyak manfaat daripada majalah ni. Kita baca seorang-seorang, kita simpan di rumah. Kalau kita keluarkan, kita buat perbincangan, buat daurah, subhanallah, boleh ambil manfaat. Kan? Baik. Iaitu tajuk yang berkenaan dengan sifat ataupun adab manusia. Tuan-tuan, sebelum kita masuk makalah tu, mungkin tuan-tuan pernah tengok satu buku tulisan Kapten. Abang Kapten seorang, kita kenal Kapten Hafiz Firdaus. Pilot tu. Kan, pilot. Ada satu kitab dia tulis lama dah. Mari kita berkenalan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Saya ambil satu bab, iaitu berkenalan dengan ciri-ciri Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam persoalan akhlak. Dia start daripada awal. Mari kita berkenalan dengan ciri-ciri Ahlu Sunnah wal Jamaah dari segi apa? Dari segi mengambil sumber agama. Itu yang paling pokok. Lepas tu dia cerita dari segi akidah. Kemudian dia cerita dari segi fiqh, termasuk dalam tu ibadah, muamalah dan lain-lain. Dan termasuk dalam ni juga tuan-tuan, salah satu tajuk, mari kita berkenalan dengan ciri-ciri Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam persoalan akhlak. Bab ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang. Kita kata dalam bab tarbiyah, mendidik masyarakat menjadi lebih berakhlak. Kan? Kita tengok tuan-tuan. Subjek akhlak, kata pengarang, seringkali tertinggal daripada perhatian seseorang yang berusaha untuk memperbaiki agamanya. Kita alhamdulillah tuan-tuan, moga-moga Allah golongkan kita di kalangan orang-orang yang dia nak kebaikan kepada kita. Seperti mana sabda Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan kepada kita, kepadanya, maka Allah akan memberikan dia kefahaman tentang urusan agamanya. Dan Allah bagi hidayah, taufik kepada kita untuk faham. Dan faham pula dengan manhaj yang benar, Ahlu Sunnah wal Jamaah, subhanallah. Tapi tuan-tuan, dalam keadaan kita nak memperbaiki amal kita, agama kita, lazimnya pembaikan itu kadang-kadang hanya ditujukan dalam subjek akidah dan juga fiqh. Akidah, benda yang paling basic, yang paling pokok, memang penting. Yang kedua, selepas akidah, bab fiqh, bab kefahaman kita, bab ibadah kita. Lalu kadang-kadang ia berhenti setakat itu sahaja. Maka kerana itu tidak heran, tidak terkejut jika kita berjumpa dan bertemu dengan beberapa keadaan ataupun kondisi. Contohnya, yang pertama,
Ada hamba Allah, ada sahabat kawan-kawan kita yang solatnya subhanallah menepati sifat solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada takbir hingga memberi salam. Tetapi tuan-tuan, kerjanya di pejabat menepati sifat orang malas daripada jam pagi 8 pagi hingga 5 petang. Semayang ikut sunnah, takbir sampai bagi salam. Tapi kerja di pejabat penyegar. Ada. Masuk kerja lambat, balik awal, mengulat, mengelak. Kan? Ini kita bimbang. Contoh yang kedua. Ada yang lepas semayang zikirnya dengan suara yang pelan, ikut sunnah. Zikir sendiri-sendiri. Tetapi dalam bilik kuliah, dalam pejabat, di tempat-tempat lain, suara dia yang paling kuat menyebarkan gosip berkenaan dengan orang lain. Bersembang. Suara dia paling deras. Di kedai kopi ke, di pejabat ke, di mana ke. Tapi waktu wirid lepas semayang tu, alhamdulillah ikut sunnah, sir. Ini kita tak mahu. Yang ketiga, ada yang berdisiplin menjaga waktu ketika berpuasa. Nabi ajak segerakan berbuka, lewatkan sahur. Kan? Mengakhirkan waktu sahur dan menyegerakan waktu berbuka. Tetapi tuan-tuan, sayangnya dia tidak berdisiplin dalam menjaga waktu ketika temu janji. Sampai lekat dalam masyarakat kita janji Melayu, jam Melayu. Ini kita sedih. Kenapa? Ada yang terang-terangan memberi peringatan tentang kesalahan riba, tapi dengan sengaja melengahkan pembayaran atau pura-pura lupa apabila berhutang tanpa riba daripada rakan ataupun kawan-kawan. Contoh yang lain tuan-tuan, ada yang tegas dengan hanya menerima hadis daripada para perawi yang siqah, yang jujur, yang dipercayai, tetapi dia sendiri tidak jujur dan tidak boleh dipercayai apabila dia berinteraksi dengan orang lain. Satu bab betul lah, ambil hadis daripada rawi yang siqah, yang sahih, tetapi dia sendiri ketika dia bermuamalah dengan manusia lain, dia tak berapa jujur. Contoh yang lain tuan-tuan, ada yang bersungguh-sungguh mempelajari ilmu berkaitan dengan sunnah, tetapi kadang-kadang dia tidak tahu sunnah-sunnah Rasulullah apabila menjadi tetamu ataupun menjadi tuan rumah kepada tetamu. Bila kita pergi rumah orang, apa kita kena buat? Bila orang main rumah kita, lagu mana cara kita nak layan? Itu basic. Benda kecil lah, tapi sebenarnya besar. Ada yang seterusnya yang mulutnya tidak pernah kering daripada perbincangan sunnah dan bid'ah, tetapi ibu bapaknya dibiarkan kekeringan di kampung. Cerita bab sunnah bab bid'ah, tengok-tengok mak dia rumah tak ingat, tak ambil sah, tak hormat, tak jaga ibu bapa yang di rumah dia, di kampung dia. Ini contoh tuan-tuan. Jadi sikap-sikap seperti ini kita kena perbetul. Subjek akhlak perlu kita bagi perhatian yang serius. Bahkan pada masa hari ini tuan-tuan, mungkin kepada tahap yang lebih tinggi berbanding dengan subjek-subjek yang lain. Tuan-tuan, Syekh Al-Albani rahimahullah pernah menyatakan, menyentuh tentang akhlak, dia kata, telah kita ketahui bersama sabda Rasulullah SAW yang bermaksud agama itu adalah nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Liman? Baginda menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulih. Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya. Nabi sambung lagi, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Tuan-tuan, kata Albani, kita kaum muslimin sekarang ini termasuk kaum muslimin secara umum, yang wajib bagi setiap kita untuk memberi nasihat, mengarahkan nasihatnya kepada mereka, sesama kita. Tawassabil haqq, tawassabis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Secara lebih khusus tuan-tuan, orang-orang yang mengikut manhaj salaf, yang memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara benar, subhanallah. Sepatutnya kita rasa bangga, syukur pada Allah, kerana Allah telah memudahkan kita untuk memahami tauhid yang merupakan dasar keselamatan di akhirat daripada azab yang abadi. Tauhid ini telah kita pelajari, telah kita fahami dengan baik, serta telah kita realisasikan, kita nyatakan dalam akidah kita. Namun tuan-tuan, kata Albani, kesedihan telah memenuhi hati saya. Ini kata Albani.
Saya merasa bahawa kita tertimpa penyakit ghurur, yakni terpedaya, tertipu dengan diri kita sendiri. Tatkala kita telah sampai kepada akidah ini dan perkara-perkara yang merupakan hasil dari akidah yang telah kita tahu, seperti beramal dengan kitab dan sunnah, serta tidak berhukum kepada selain kitab dan sunnah, kita telah melaksanakan hal ini yang merupakan kewajipan bagi setiap Muslim, iaitulah pemahaman yang benar terhadap tauhid dan beramal dengan kitab dan sunnah terkait dengan hukum fiqh, di mana umat Islam telah berpecah menjadi kepada beragam mazhab dan telah menempuh jalan yang berbeza-beza seiring berjalan waktunya yang panjang selama bertahun-tahun. Tuan-tuan, kata Albani, dia ulang benda ni. Dan inilah yang saya ulang-ulang dalam banyak pengajian. Dunia Islam ini lalai daripada sisi-sisi yang sangat penting daripada ajaran Islam yang kita jadikan pusat pemikiran kita secara umum dan mencakup seluruh sendi kehidupan. Dan di antara sendi yang urgent, yang penting, kata Albani, iaitulah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia dan istiqamah dalam perjalanan untuk melaksanakan Islam itu sendiri, dakwah kita. Banyak dari kita yang tidak peduli berkenaan sisi ini, yakni akhlak yang mulia, padahal kita semua membaca dalam kitab-kitab sunnah yang sahih mengenai sabda Nabi SAW yang bermaksud sesungguhnya seseorang dengan akhlak yang mulia dapat mencapai darjat orang yang berjaga sepanjang malam kerana salat dan orang yang kehausan di siang yang panas kerana berpuasa. Ini tulisan Syekh Al-Albani satu ketika dulu dalam kitabnya. Tuan-tuan, subhanallah, dia sebut lama dah benda ni, tapi kita tengok memang benda tu benda yang penting dan masih kita kata berlaku di kalangan sahabat-sahabat kita yang perlu untuk kita sama-sama insaf dan kita sama-sama buat perubahan, insya-Allah. Kan? Kita, tuan-tuan, manusia. Hak nama orang takwa ni bukan makna kata dia maksum. Kan? Orang takwa ni dia tetap la yakhlu anil khata' wa nisyan. Tak lepas daripada buat salah dan juga lupa, dia ralik. Tapi cuma orang takwa ni bila dia buat salah, dia buat silap, dia cepat-cepat rasa insaf. Dia cepat-cepat beristighfar. Dia cepat-cepat minta ampun daripada Allah dan minta maaf kepada ikhwah ataupun saudara-saudara yang dia dah buat silap dengan mereka. Itu orang takwa. Bukan makna kata orang takwa ni dia baik terus tak buat salah langsung, tak. Yang maksum hanya Rasulullah SAW. Okey, baik. Cerita dia panjang. Jadi malam ni, tuan-tuan, kita nak tengok satu bab berkaitan dengan satu jenis penyakit yang disebut sebagai penyakit isti'jal. Penyakit isti'jal. Dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 37, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi syamil alimi minasyaitanir rajim. Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak, kata Allah, akan aku perlihatkan kepada kalian tanda-tanda, yakni azabku. Oleh kerana itu, janganlah kalian minta kepadaku untuk mendatangkannya dengan segera. Jangan duk minta azab tu main cepat. Baik, tafsir ayat ini. Yang pertama, khuliqal insanu min ajal. Firman Allah, manusia itu telah dijadikan dengan bertabiat tergesa-gesa untuk mendapatkan atau mengerjakan sesuatu. Kita ni manusia, kalau kita nak satu benda tu, subhanallah, tergedik-gedik orang kata, kan? Kalut, kelang kabut. Sama juga kalau kita nak buat satu benda tu, sama juga, ni kelang kabut. Orang beriman, kata penulis, tergesa-gesa dalam mengharapkan hukuman buat orang kafir. Orang kafir tindah kita, buat zalim kita, kita cepat-cepat nak minta supaya mereka kena. Tuan ingat bagaimana hadis tentang Khabbab bin Al-A'rad main mengadu dekat Nabi. Saya kita cerita. Nak cepat-cepat, bila dah Allah nak tolong kita, kan? Minta doa dekat Allah, kan? Sedangkan orang-orang kafir pula, mereka ini tergesa-gesa dalam mengharapkan datangnya hukuman bagi mereka. Dia minta, Muhammad, kalau betul Tuhan kamu, datangkan balak pada kami. Kami duk tunggu. Dia minta banyak kali dalam Quran disebut. Sebagai bentuk pengingkaran dan penolakan mereka.
nyata. Sehingga mereka mengatakan, bilakah janji akan datangnya azab itu? Jika kamu benar-benar jujur, jika kamu benar-benar betul, wahai Muhammad. Hidup cabar Nabi Muhammad. Kalau betul, buat mai. Kami tunggu balak daripada Tuhan kamu. Itu orang kafir. Allah Azza wa Jalla telah memperlambatkan hal tersebut kerana mereka sudah memiliki ajal, yakni batas waktu masing-masing yang telah Allah Ta'ala tentukan. Bila waktu yang Allah nak, waktu itulah berlaku. Bukan bila waktu yang kita nak. Kita minta, tapi Allah nak bagi bila? Ikut waktu yang Dia berkehendak. Allah bersifat dengan sifat iradah. Jika telah datang ajal mereka, maka mereka tidak akan diakhirkan dan tidak pula akan dimajukan. Tak cepat, tak lambat. On time kena. Itu ikut kehendak Allah. Oleh kerana itu Allah Azza wa Jalla berfirman, surah ayat tadi tu, Al-Anbiya ayat 37, kelak akan aku perlihatkan kepada kalian tanda-tanda azabku. Oleh kerana itu, janganlah kalian minta kepadaku untuk mendatangkannya dengan segera. Ini satu ayat Quran. Tuan-tuan, ulama tafsir cerita pula tentang perkataan ajala dalam ayat tadi. Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang erti ajala pada ayat tadi. Di antara pendapat tersebut, yang pertama dia kata penciptaan Nabi Adam AS yang dipercepat pada waktu petang hari Jumaat sebelum terbenamnya matahari. Allah mencipta Nabi Adam. Diriwayatkan daripada Mujahid bahawasanya dia berkata Adam diciptakan dengan ketergesaannya. Allah Azza wa Jalla memasukkan roh ke dalam tubuh Adam AS. Kemudian Allah menghidupkan matanya. Sebelum menghidupkan badannya yang lain, Adam pun berkata, ya Tuhanku, sempurnakanlah penciptaanku sebelum terbenam matahari. Nabi Adam minta bagi cepat. Ini sebahagian. Ini kata pendapat apa? Mujahid. Yang kedua, maksud ajala adalah tanah. Ini sesuai dengan bahasa suku Himyar, dan pendapat ni lemah, kata ulama. Yang ketiga, maksud ajala proses penciptaan yang cepat dengan lafaz kun. Dan Allah sebut iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kata jadi cepat. Pendapat ini pun kata ulama lemah. Yang keempat, tuan-tuan, ketergesa-gesaan itu pada tabiat manusia. Inilah pendapat yang lebih kuat insya-Allah dengan beberapa alasan ulama nyatakan. Yang pertama, sesuai dengan firman Allah dalam ayat yang lain. Dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 11, Allah firman, wa kana al-insanu ajula. Dan manusia itu, kata Allah, bersifat tergesa-gesa. Sifat manusia memang tergesa-gesa. Allah sebut dalam ayat lain. Yang kedua, hujahnya kesesuaiannya dengan asar yang diriwayatkan daripada As-Sudi. Dia berkata ketika ditiupkan roh dalam tubuh Adam AS, roh tersebut pun masuk ke dalam kepalanya. Kemudian dia bersin. Nabi Adam bersin. Malaikat berkata kepadanya, ucapkanlah Alhamdulillah. Lalu Adam AS mengucapkan Alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla berfirman kepadanya, Tuhanmu telah merahmatimu, yarhamukallah. Dan ketika rohnya memasuki matanya, dia pun melihat ke buah-buah syurga. Ketika roh tersebut sampai ke kerongkongannya, dia mula menginginkan makanan. Dia pun bangun sebelum rohnya sampai ke kedua kakinya kerana tergesa-gesa menuju buah syurga. Demikianlah ketika Allah berfirman, khuliqal insanu min ajal. Manusia telah dijadikan dengan tabiat tergesa-gesa. Pendapat pertama dan keempat tidak begitu jauh, tuan-tuan. Kerana pendapat pertama, Nabi Adam AS minta supaya penciptaannya disegerakan. Dan ini juga termasuk dalam bentuk ketergesa-gesaan. Ini perbincangan perbahasan para ulama tafsir. Jadi wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Baik, kita tengok perbahasannya. Tergesa-gesa adalah penyakit manusia. Tujuh tak, tuan-tuan? Penyakit kita kelang kabut. Saya pun kelang kabut. Naik kereta keluar rumah 6.40 sampai sini 7.30. 50 minit daripada Pala Matah. Kelang kabut, tergesa-gesa. Kelang awal tak mau. Dia buat kelang kabut. Baik. Tergesa-gesa, tuan-tuan, adalah penyakit manusia. Oleh kerana itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya
bahawa ketergesa-gesaan itu berasal daripada syaitan. Hadis Nabi SAW, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Musnad Abu Ya'la, dan Syekh Albani berkata dalam As-Sahihah, isnadnya hasan. Baik tuan-tuan, maksudnya at-ta'anni minallah, tidak tergesa-gesa, ataupun lawan pada tidak tergesa-gesa adalah ketenangan. Kita kata relax tu, tenang tu datangnya daripada Allah, manakala ajalah tu, tergesa-gesa, kelang kabut itu, kata Nabi, datangnya daripada syaitan. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan itu datang daripada Allah, manakala tergesa-gesa itu datangnya daripada syaitan. Inilah hukum asal dari tergesa-gesa. Semuanya berasal daripada talbisul iblis, bisikan syaitan dan iblis. Oleh kerana itu tuan-tuan, seboleh mungkin kita usaha untuk mengelak dan menghindarinya, kecuali pada perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak. Ada setengah benda kita kena buat cepat, kita kena segerakan. Seperti disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa ketika sudah masuk waktu, tak boleh buat lambat-lambat. Seperti menyegerakan untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan untuk menikah. Tunggu apa lagi? Kan? Menguruskan jenazah pun sama juga. Tengok pada hadis-hadis Nabi, benda apa yang kita kena buat cepat, kita segerakan. Baik, nanti kita akan tengok contoh-contoh tergesa-gesa yang dicela oleh syarak. Sebelum daripada itu tuan-tuan, kita tengok dalam satu kitab yang lain. Kitab ni saya dah mengajar di banyak tempat, iaitulah kitab yang berjudul Penyakit Umat Islam. Penyakit yang kedua, yang ketiga juga disebut sebagai penyakit isti'jal. Baik. Dalam kitab ini dia kata pula, pengertian isti'jal. Dari segi bahasa, isti'jal ataupun i'jal dan ta'ajjul memiliki satu erti, satu makna, iaitu kita menuntut sesuatu itu dikerjakan atau diselesaikan dengan cepat, dengan segera. Nak satu benda tu dibuat dalam keadaan cepat dan segera. Ini segi bahasa. Ini dirujuk daripada Lisanul Arab karangan Ibn Manzur. Contohnya firman Allah tuan-tuan, surah Yunus ayat 11, wala yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Jika Allah mempercepatkan pembalasan kejahatan bagi manusia secepat mereka meminta kebaikan duniawi. Bila nak hak baik tu nak cepat-cepat, tapi bila hak jahat tu Allah bagi lambat, Allah tak bagi cepat. Kalaulah kita minta lagu tu, apa Allah kata? Pastilah berakhir umur mereka, habis kita semua. Tapi kami, yakni Allah, membiarkan mereka yang tiada mengharapkan pertemuan dengan kami terumbang-ambing dalam kejahatan. Kita minta hak baik tu, memang kita nak cepat, tapi hak jahat tu dia minta segera juga. Hak ni permintaan orang-orang musyrikin, orang kafir, nak segera supaya dibalas azab kepada mereka, dipercabar Rasulullah SAW. Allah kata kalau Allah buat cepat lagu tu, habis, hancur, binasa semua. Allah kata apa? Kami biarkan mereka yang tiada mengharapkan pertemuan dengan kami terumbang-ambing dalam kejahatan. Tengok Fir'aun, umur dia panjang kan? Area Sharon hari ni panjang nak umur dah. Tengah koma apa tahun dah, sampai lah di koma tu Allah tunjuk apa dekat dia, wallahu a'lam. Dia lihat balik kejahatan, kezaliman yang dia buat. Orang masih ingat satu zaman dia di kampung Syabra dan Syatila. Itu sunnah dia. Maksudnya tuan-tuan, kiranya Allah mempercepat pembalasan kejahatan manusia ketika mereka meminta dipercepat datangnya azab itu atas diri mereka sendiri, isterinya dan anak-anaknya, seperti halnya ketika mereka meminta dipercepat datangnya kebaikan dan rahmat, nescaya diputuskan ajal mereka, lalu mereka mati. Ini orang kafir minta. Sedangkan tuan-tuan, kita nak tengok makna dari segi istilah juru dakwah ataupun para da'i. Kita semua ni insya-Allah kena jadi da'i dan da'iyah, pendakwah.
laki-laki dan pendakwah perempuan. Kita semua insya-Allah. Kerja dakwah bukan kerja ustaz saja nah. Bukan kerja mufti, bukan kerja pejabat agama, bukan kerja pegawai-pegawai, tak. Semua kita yang mengucap dua kalimah syahadah adalah seorang da'i dan da'iyah. Pak Long, Pak Ngah, pakat tolong seorang setengah. Semua kena buat. Menurut istilah juru dakwah tuan-tuan, apa maksud isti'jal? Yakni keinginan untuk mengubah keadaan ataupun realiti kehidupan kaum muslimin dalam waktu yang sekejap ataupun kurang dari sekelip mata tanpa memperhatikan akibatnya. Dia nak ubah masyarakat yang jahil ni, seumpama dia kalih tapak tangan. Kalih lagu tu lah, habis semua dia baik. Ini tergesa-gesa. Tanpa memperhatikan situasi dan keadaan. Dan tanpa persiapan yang matang dengan segala uslub dan wasilahnya. Iaitu sekiranya manusia menutup matanya kemudian membukanya kembali. Kelip mata. Ataupun tidak, bangkit-bangkit terus berubah. Maka mereka telah kembali seperti semula, iaitu kejahiliahan telah hilang. Semua manusia telah menemukan kemanusiaannya dan fitrah manusia bersih dari kotoran dan noda-noda. Benda ni kita tengok pada sirah Nabi SAW. Berapa lama Nabi SAW ambil masa untuk mentarbiah sahabat di kota Mekah? 13 tahun. 13 tahun. Sahabat waktu tu berapa orang? Berapa orang di Mekah? Cuba cek tengok berapa orang jumlah sahabat yang berada di Mekah ketika tu proses dakwah sir di rumah Arkam bin Abi Al-Arkam, kemudian zaman dakwah jahar sampai 13 tahun. Berapa orang sahabat yang duduk dengan Nabi yang berhijrah ke Madinah, digabungkan Muhajirin dan Ansar, jadi ramai. Tuan-tuan, kenapa pada tahun ke-8 hijrah Nabi nak dekat wafat dah, kan? 8 hijrah baru Nabi patah balik mai ke Mekah. Satu Mekah, barulah Nabi runtuhkan 300 lebih berhala yang ada di sekitar Kaabah ketika itu. Awak mula-mula tak pergi runtuh siap-siap dah. Tahun ke-13 hijrah ke Madinah, duduk Madinah. Tahun ke-8 tu Fatu Mekah. Dan kalau kita baca sirah Nabi sebelum Fatu Mekah tu ada macam-macam peristiwa. Ada bai'ah Aqabah, ada bai'ah sebelum hijrah kan. Aqabah pertama, Aqabah kedua, ada Hudaybiyah apa semua. Last sekali Fatu Mekah, kembali ke Mekah. Baru Nabi perintahkan supaya diruntuhkan semua berhala-berhala. Apa jadi kalau awal-awal tahun kedua, tahun pertama di Mekah terus pergi runtuh? Wallahu a'lam. Ini sirah mengajar kita bagaimana kena ada kesabaran dalam dakwah. Sebab tergesa-gesa itu boleh mendatangkan mudarat yang lebih besar. Baik, pandangan Islam terhadap isti'jal. Ajalah dan isti'jal tergesa-gesa ini merupakan tabiat manusia. Sebagaimana kesaksian penciptanya, Allah sendiri saksi. Allah beritahu, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kana al insanu ajula. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, kerana manusia sifatnya tergesa-gesa. Lagi satu ayat Allah sebut, ayat tadi sama juga, khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dengan tabiat ingin segera. Maka Islam tuan-tuan memandang istiqjal ini dengan pandangan yang adil dan pertengahan. Istiqjal ni kita letak tengah-tengah. Baina ifrat wa tafrid. Kita belajar dah apa dia ifrat, apa dia tafrid. Tak boleh melampau, tak boleh lebih-lebih, dan tak boleh ambil ringan ataupun ambil remeh. Ambil yang tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan yang pertengahan. Baik. Tidak memujinya secara keseluruhan. Orang buat kelang kabut tergesa-gesa, kita tak puji semua. Ada setengah tempat kita puji, kena tergesa-gesa buat. Dan tidak kita mencelanya secara keseluruhan juga, pun tak juga. Tetapi kita memuji sebahagiannya dan mencela sebahagian yang lain. Kena tengok keadaan. Istiqjal yang terpuji antara lain ialah istiqjal yang dilakukan setelah dipertimbangkan secara cermat akibat-akibatnya. Apa kesan daripada tindakan perbuatan kita tu? Pertimbang tengok. Kan? Setelah diketahui keadaannya dan setelah dipersiapkan berbagai persiapan untuk menghadapinya, buatlah. Tuan-tuan.
Istijal seumpama inilah barangkali yang dimaksudkan dalam firman Allah ketika Allah menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam. Dalam Quran tuan-tuan, surah Taha, Allah sebut, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala asari wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu wahai Musa? Musa menjawab, mereka itu menyusul di belakangku dan aku lebih dulu datang kepadamu wahai Tuhanku supaya engkau redha kepadaku. Nabi Musa cepat, dia sampai awal. Tapi yang ni tak salah lah. Ini tak salah. Pi awal kan. Musa berbuat demikian kerana keadaannya memang mengharuskan demikian. Saatnya tepat dan akibatnya pun baik. Dia pemimpin. Umat dia, kaum dia ikut ke belakang. Ketua nanti pergi dulu. Ni tak, anak buah mai dulu, ketua mai kemudian. Dia terbalik. Tak kena. Nabi Musa tunjuk contoh, ketua pergi dulu. Kan? Nabi pengikut ikut ke belakang. Dan akibatnya pun baik. Serta telah dipertimbangkan dengan jiwa yang jernih. Maka tunggu apa lagi? Pergi ya. Benda yang nak cepat, cepat. Dan istijal yang tercela tuan-tuan, di antaranya ialah yang dilakukan semata-mata berdasarkan keinginan tanpa mempertimbangkan kemungkinan dan akibat yang ditimbulkan, tanpa melihat keadaan dan tanpa persiapan yang matang. Termasuk jenis ini tuan-tuan. Nabi SAW ketika baginda bersabda kepada Khabbab bin Al-A'rad radhiyallahu anhu. Ketika itu Khabbab datang bertemu dengan Nabi tentang gangguan dan tekanan yang dihadapi umat Islam ketika itu dan memohon kepada Rasulullah supaya meminta pertolongan kepada Allah. Minta. Suruh Nabi minta doa pada Allah. Kita kena teruk, kena boikot, kena pulau, kena zalim dekat Mekah ni. Ya Rasulullah, engkau tak berdoa pada Allah kan? Apa Nabi jawab dekat Khabbab? Nabi jawab pada Khabbab, pada zaman sebelum kamu ada seorang laki-laki yang ditanam ke dalam tanah, lalu dibawakan gergaji dan ditekankan kepalanya. Nabi cerita, maka digergajilah dirinya menjadi dua. Namun hal ini tidak menghalanginya untuk melaksanakan agamanya. Juga dipasang sisir besi, sikat besi, hingga tidak ada sedikit pun daging yang melekat di tulangnya atau sumsumnya. Namun hal itu tidak menghalanginya untuk melaksanakan agamanya. Demi Allah, sesungguhnya dia akan menyempurnakan urusan agama ini sehingga seseorang akan dapat berkenderaan daripada San'a ke Hadramaut dengan tiada yang ditakuti selain Allah dan tidak takut kepada serigala yang bakal menerkam kambingnya. Tetapi kamu wahai Khabbab tergesa-gesa. Nabi tegur sahabat, kamu Khabbab tergesa-gesa. Orang dulu kena lagi dahsyat, lagi teruk. Hadis ni dalam dalam Kitabul Anbiya. Dalam bab apa? Dalam bab Nubuwah fil Islam. Dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Kita rujuk dalam kitab tu. Baik tuan-tuan. Dalam kitab ni dia cerita panjang. Akibat-akibat daripada perbuatan istijal. Jadi kita tak mau bincang malam ni. Kita nak kupas balik makalah yang ditulis oleh ustaz tadi. Baik. Contoh tergesa-gesa yang tercela. Saya minum air sana. Saya mengaji dekat Jakarta. Mereka bagi semua seorang segelas. Ayak. Bismillah. Tuan-tuan pun kalau bawa ayak nak minum boleh minum. Ada? Masjid tak sedia noh? InsyaAllah. Baik tuan-tuan. Kita sambung balik. Contoh ketergesa-gesaan yang tercela. Beberapa contoh yang disebut dalam hadis dan asar. Yang pertama tuan-tuan, ni tergesa-gesa yang dicela, yang kita tak mau buat. Dia bagi contoh di sini, tergesa-gesa dalam berdoa dengan mengatakan bahawa Allah belum menerima doanya sehingga dia tidak berdoa lagi kepada Allah. Dia minta doa, Allah tak kabul. Lah dia segar. Malah aku nak doa, dah minta 20 tahun dah Allah tak bagi-bagi pun. Kan?
Ini tergesa-gesa yang dicela. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal isti'jal? Qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li fayastahsiru 'inda zalika wa yad'u du'a. Subhanallah, tuan-tuan. Nabi kata apa? Senantiasa doa seorang hamba itu akan dikabulkan selama mana dia tidak memohon sesuatu dosa. Kita minta benda baik, Allah kabul. Kalau minta benda dosa, memang tak ada lah. Selagi mana dia tidak mohon perkara yang boleh memutuskan silaturahim, dan selama mana dia tidak tergesa-gesa. Nabi sebut. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, apa erti isti'jal? Apa erti tergesa-gesa dalam berdoa? Nabi menjawab, orang yang berdoa tersebut mengatakan, aku telah berdoa dan aku benar-benar telah berdoa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan doaku. Kemudian dia berhenti berdoa dan meninggalkannya. Kan kita ada hajat, kita ada keinginan, kemahuan, kita nak Allah lepaskan kita daripada kesempitan hidup, Allah lepaskan kita daripada ujian hidup, kesakitan, penyakit. Kita minta. Tapi mai satu ketika kita jadi putus asa, fed up. Tak boleh. Putus asa daripada syaitan. Kita kena terus. Ud'uni, kata Allah, astajib lakum. Tapi bila waktu yang Allah nak, bukan bila waktu yang kita nak. Sebab ujian dugaan Allah tu ada hikmah yang besar di sebaliknya. Kita kena sabar. Mungkin satu benda tu kita nak, tapi bagi Allah tak baik. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lahum. Wa huwa fa'asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Kan, khairul lahum. Boleh jadi satu benda yang kamu suka, tapi sebenarnya benda tu tidak baik untuk kamu. Boleh jadi satu benda tu kamu benci, tapi sebenarnya itu yang lebih baik untuk kamu. Tuan-tuan, saya pun cakap jadi kelang kabut dah. Kan? Dia debat tergesa-gesa dalam ceramah, ada. Jadi kita bincang. Ada. Baik, yang kedua. Kita nak balik cepat lah, sebab esok nak sekolah. Isyak dah kan? Baik, yang kedua, tergesa-gesa yang dicela. Tergesa-gesa ketika iqamah sudah dikumandangkan untuk mendatangi masjid, salat jemaah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza suiba lis-salati fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa 'alaikumus sakinah. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila salati fa huwa fi salah." Hadis riwayat Imam Muslim. Jika telah dikumandangkan iqamah salat, janganlah kalian mendatanginya dengan berlari, tetapi datangilah dengan tenang. Bahagian mana yang kalian dapatkan, maka solatlah mengikuti imam. Apabila ada sebahagian yang terlewat, maka sempurnakanlah. Kalau kata masbuk lewat, sambung. Baki dia. Sesungguhnya seseorang dari kalian, jika dia bermaksud untuk solat, maka sesungguhnya dia dalam keadaan solat. Jangan duk lari mai. Dengar orang komat dah, kan? Kelang kabut, lari, mengoh-mengoh. Tak sah. Relax saja, tenang, jalan macam biasa, mai masuk pelan-pelan. Sebab tergesa-gesa itu sifat syaitan. Sekali dah takbir dah, Allahu Akbar, cengak. Tak payah, relax. Ambil wuduk pun, orang dah qomat dah, ambil wuduk pelan-pelan bagi sempurna. Kalau dia ambil wuduk kelang kabut sebab nak dapatkan rakaat yang pertama bersama imam. Kita tengok keadaan lah. Yang ketiga, tergesa-gesa yang dicela adalah tergesa-gesa untuk menghabiskan makanan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ahadukum 'ala at-ta'am, fala ya'jal hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimatis salah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Jika seseorang dari kalian sedang makan, maka jangan tergesa-gesa sampai dia menyelesaikan makannya meskipun iqamah telah dikumandangkan. Orang qomat dah pun nak semayang, kita perhabis makanan pelan-pelan. Tengok jenis makanan lah.
Kalau benda tu boleh taruh, tak apalah berhenti sat. Tapi benda tu kalau kata kena perhabis, perhabis dulu. Minum air siap-siap. Ambil wuduk belum-belum, mai sembahyang. Sebab kena makan, bagi selesa. Kan? Tak pergi tinggal makan terus, tengok celah gigi ada macam-macam, ada alien. Kan? Duk kuih pula. Jadi tak khusyuk dalam ibadah. Selesaikan dulu makan. Yang keempat tuan-tuan, sifat tergesa-gesa yang dicela, iaitu cepat dalam berbicara, mengajak dan berceramah. Tak boleh kelang kabut. Kena pelan-pelan. Rasulullah SAW sangat teratur perkataan dia, jelas dan tidak cepat. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dapat dengan mudah mengerti perkataannya. Nabi ceramah, Nabi khutbah, Nabi tazkirah dalam keadaan yang tenang. Kan? Tak laju sangat. Oleh kerana itu Aisyah telah mengingatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Abu Hurairah pernah berbicara dengan cepat. Abu Hurairah beritahu satu benda dekat Aisyah, dia cakap galut-galut. Aisyah tegur dia. Kan? Aisyah kata apa? Tidakkah engkau heran dengan orang itu dan perkataannya? Sesungguhnya Rasulullah SAW kata Aisyah, ketika berbicara, jika seseorang ingin menghitungnya, nescaya dia akan boleh menghitung. Hitung perkataan Nabi itu. Nak kira satu. Itu Aisyah abang. Tuan-tuan, jadi jangan galut, jangan kelang kabut. Kan? Kadang-kadang memang kelang kabut dah. Dikeluar bahasa lain, dikeluar hal lain. Relax. Kan? Okey, baik. Yang kelima, tergesa-gesa yang dicela. Tergesa-gesa dalam menuntut ilmu dan keinginan melihat atau menunjukkan hasilnya. Yang ni pun masalah juga. Dia nak mengaji tapi nak cepat, nak express. Kan? Menuntut ilmu perlu kesabaran. Kan syair Imam Asy-Syafi'i kan? Watulul zaman. Panjang masa dia. Waktu setahun atau 2 tahun saja tidak cukup untuk mendapatkan ilmu. Ilmu sangatlah luas dan banyak. Oleh kerana itu, penuntut ilmu tidak boleh tergesa-gesa dalam melihat hasilnya atau ingin menunjukkan hasil belajarnya kepada orang lain, baik melalui ceramah-ceramah atau melalui media cetak. Tuan-tuan, kenyataan ni kita kena faham juga. Memang proses tuntut ilmu ni sepanjang umur kita. Ilmu ni lagi kita belajar, lagi banyak. Aisyah juga pernah berkata, man qala alimun fahuwa jahilun. Siapa yang kata dia alim dah, dia pandai dah, sebenarnya dialah yang jahil. Cuma dalam konteks ni bukan makna kata kita nak tunggu sampai kita mahir semua ilmu baru kita nak berdakwah. Tak. Itu kita kena faham. Lagi orang jadi hujah pula. Aku ni tak reti lagi, aku ni tak boleh lagi. Tak mau. Balighu anni walau ayat. Ada sikit ilmu kita kena kongsi dengan orang. Kan? Hak kita kuasailah yang kita tahulah. Yang tak tahu, wallahu a'lam. Jangan kita pandai-pandai. Kalau orang tanya pada kita satu soalan kita tak tahu, wallahu a'lam. Jangan dia kata pada pendapat saya, pada firasat saya rasa lagi. Tak mau, jangan. Ada kisah disebut Imam Malik, Imam Abu Hanifah ditanya masyarakat berpuluh-puluh soalan. Dia jawab berapa soalannya. Ada satu ketika hanya 2 soalan dijawab oleh Imam Malik. Ada satu kisah disebut seorang sahabat tu dia mai daripada kampung dia nak pergi jumpa Imam Malik dekat Madinah. 1 bulan perjalanan pergi, 1 bulan balik. Jauh zaman tu, naik unta. Orang kampung ada masalah nak pergi tanya Imam Malik dekat Madinah. Dia pergi sebulan jumpa Imam Malik. Dia tanya beberapa soalan, Imam Malik tak jawab satu pun. Imam Malik kata wallahu alam. Apa aku nak abang dekat orang kampung tu? Abang dekat mereka, Malik tidak dapat menjawabnya. Balik pula sebulan. Itu usaha dia tuan-tuan. Imam Malik tawaduk. Ini bukan menunjukkan kelemahan, tetapi sebenarnya satu, kita kata penghormatan ulama yang terus terang benda yang dia tak tahu. Wallahu a'lam. Baik. Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah Azza wa Jalla kerana beliau tergesa-gesa dalam menirukan bacaan Quran malaikat Jibril alaihi salam. Kata demi kata sebelum malaikat Jibril selesai membacanya. Kan, malaikat ajak Nabi baca Quran supaya Nabi benar-benar memahami ayat yang sedang diwahyukan kepadanya. Dan Allah mengabadikan dalam surah Al-Qiyamah
surah 75 ayat 16 sampai 19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya mengumpulkannya di dadamu dan membuatkan kamu pandai membacanya adalah tanggungan kami, yakni Allah. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Allah tegur Rasulullah dengan kena kabut. Dengan kena kabut, pelan-pelan. Sambil hafal, sambil faham. Kan? Bahasa Arab. Nabi faham lah. Baik. Itu pun dicela. Tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Jadi ilmu tuan-tuan, kita kena terus belajar dan terus belajar. Walaupun orang panggil kita ustaz ke, orang panggil kita apa ke, ada master ke, doktor ke, tetap kena belajar dan terus belajar lagi. Benda ni kalau kita tak ikat dia akan hilang. Kita akan lupa. Kan? Kena ulang, kena refresh balik. Sebab tu sifat solat pun kita habis baca, kita ulang balik. Bab akidah pun kita habis, kita ulang balik. Mungkin ada benda yang kita terlepas pandang, mungkin ada benda yang kita tak jumpa lagi. Mengaji dengan banyak guru, tak ada masalah. Baik, yang keenam, tergesa-gesa dalam memberikan fatwa atau menjawab pertanyaan. Kita sebut tadi. Dia tunjuk bakat dia. Baik tuan-tuan, berfatwa bukanlah suatu yang mudah. Oleh kerana itu, seboleh mungkin seseorang yang akan berfatwa mempertimbangkan permasalahan yang ditanyakan kepadanya dengan sangat matang. Orang tanya pada kita, jangan duk kalut-kalut jawab. Pertimbang tu, tengok dulu apa kita nak jawab. Jika kita tidak mampu, tidak sanggup untuk menjawab pada ketika itu, maka janganlah memaksakan diri kita untuk menjawabnya. Permasalahan yang ditanyakan tersebut boleh ditunda jawapannya sampai kita benar-benar yakin. Kadang-kadang benda tu kita tahu, tapi mai ketika tu kita tak berapa nak pasti. Hold dulu, nanti saat saya balik rumah, saya tengok balik kitab. Ataupun nanti saat saya balik rumah, saya tanya sahabat saya yang lebih faqih, nanti saya beritahu balik. Tak apa. Jangan duk pergi jawab macam tadi, bahaya. Kan? Diteliti atau dibincang terlebih dahulu dengan orang lain, atau ditanyakan kepada yang lebih berilmu. Imam Malik rahimahullah berkata, tergesa-gesa dalam berfatwa adalah suatu kebodohan dan celaan. Kata Imam Malik. Jangan duk kelang kabut bagi fatwa. Kalau ni tuan-tuan, zaman Facebook ni, subhanallah, kadang-kadang kita nak lawan hujah orang tu, orang jawab sepatah, kita bagi 5 patah. Orang jawab 5 patah, kita bagi lagi, bagi. Seronok nak menang, rasa puas. Takut masuk talbisul iblis. Kita rasa kita yang paling betul, kita yang paling sempurna, kita yang paling faham, orang lain semua salah. Ini masalah. Jadi kena jaga juga adab-adab dalam Facebook. Takut, saya nak buka baca kawan-kawan nak bincang masalah agama, masalah Islam, kita pun takut nak celah. Takut silap tulis, takut silap cakap. Macam-macam isu lah, bukan isu agama, isu minyak pun komplain ikut suka dia ya. Hati-hati tuan-tuan. Fikir dulu akibat dia, kesan dia. Kita ni siapa? Kalau kita orang yang ada pengaruh dia sangat besar kepada masyarakat. Kalau kita ni orang biasa, takut-takut jadi lagu lain. Jadi kena pertimbang betul-betul sebelum kita nak tulis dalam Facebook. Orang berani sebab dia tak nampak muka. Kalau berhadapan ni, kadang-kadang dia keluh lidah, habis dia belah begitu. Tapi dalam Facebook ni, tak lagi dia, tuan-tuan, saya jadi raplah, saya tak boleh tengok, jadi serabut. Kita nak ambil manfaat ilmu, tiba-tiba tengok kawan-kawan kita duk keli, duk bertengkar, masing-masing dengan hujah masing-masing. Ini kita tak maulah, kena jaga adab-adab tu. Abu Husain Al-Asadi rahimahullah berkata, sesungguhnya salah satu dari kalian telah berani berfatwa pada satu masalah, yang jika masalah tersebut dihadapkan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar akan mengumpulkan semua ahli Badar. Waktu Umar jadi khalifah, orang main satu soalan masalah, dia takkan jawab kalang kabut, dia panggil sahabat-sahabat ahli Badar, bincang tengok, baru dia keluarkan fatwa dia. Subhanallah.
Baik, Abu Usman Al-Haddad rahimahullah pula berkata, barang siapa yang tidak tergesa-gesa dan memastikan kebenaran, maka dia mendapatkan kebenaran yang tidak akan didapat oleh sahibul badihah. Siapa dia sahibul badihah? Orang yang menjawab dengan cepat dan spontan. Tuan-tuan, tengok benda lah. Kalau benda tu memang mudah, semua kita tahu, jawab lah, tak apalah. Tapi benda yang kita tak tahu, benda yang kita kata ada banyak lagi dia punya perincian, itu kita kena teliti dulu, cek betul-betul. Baik, yang ketujuh, tergesa-gesa yang dicela adalah tergesa-gesa dalam berdakwah. Tuan-tuan, ulama-ulama gerakan ataupun ulama-ulama dakwah kata bekerja dakwah ni dia kena ada dua syarat. Apa dia? Yang pertama, umrun Nuh. Yang kedua, sabrun Ayub. Umur, tempoh masa seumpama umur Nabi Nuh alaihi salam dakwah 900 tahun lebih. Sabak lagu mana? Sabak sabrun Ayub, seumpama sabaknya Nabi Ayub alaihi salam ketika menerima ujian daripada Allah dan masyarakat dia. Itu dakwah. Dakwah memerlukan kesabaran yang tinggi. Nak mengubah orang, manusia yang berbeza pemahaman dengan kita, tidaklah semudah kita membalikkan tapak tangan. Oleh kerana itu Allah Azza wa Jalla melarang minum arak dengan bertahap. Kita belajar dah benda ni 3 tahap. Pada awalnya Allah sebut benda tu banyak mudarat daripada manfaat. Lepas tu Allah sebut apa? La taqrabus salah wa antum sukara. Kan? Kalau duk mabuk jangan duk pergi sembahyang. Lepas sembahyang boleh mabuk. Subhanallah. Mai pada tu berlaku macam-macam peristiwa, Allah haramkan. Benda ni semua amalan syaitan. Fajtanibu, haram. Tinggal terus. Bagaimana sahabat-sahabat melimpahkan tong-tong arak sampai bertakung arak di kota Madinah. Madinah ke Mekah? Madinah. Subhanallah. Setelah akidah mereka sudah mantap, kita nak suruh berhenti rokok apa jenuh. Macam-macam kiasan, macam-macam sindiran duk bagi dah. Kan? Kut-kut lah cucur api tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada orang isap rokok baca Bismillah. Pun tak faham juga. Nak kena mujahadah. Mujahadah. Niat tinggal arak. Benda-benda lain banyak lagi tuan-tuan. Manusia bukan senang. Baik. Dakwah juga memerlukan ilmu, iaitu ilmu tentang apa yang didakwahkan. Ulama kata faqiru syai' la yu'ti. Orang yang tak ada sesuatu dia tak boleh bagi. Kita nak bagi kat orang, kita kena ada lah benda. Tak ada, tak boleh bagi. Ilmu tentang keadaan orang yang kita dakwah, kita punya mad'u kita, seruan kita, sasaran kita, kita kena kenal. Tahap pemikiran, pemahaman di lagu mana? Remaja cara remaja, pemuda cara pemuda, kanak-kanak cara kanak-kanak, kaum wanita cara kaum wanita, orang kaya. Pemikiran mereka tak sama. Jadi kita kena sesuaikan dengan level mereka. Tapi bukan pada semua tempatlah, kena tengok keadaan. Kan? Ada setengah keadaan Allah sendiri tegur Rasulullah ketika Rasulullah membiarkan soalan daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Kan? Abasa wa tawalla. Nabi buat muka masam dekat sahabat kerana dia buta. Sedangkan di hadapan Nabi ada mandau di kalangan very important person. Allah tegur. Kena tengok keadaan juga. Sebab tu kita kena tahu cara, uslub dakwah kepada siapa kita nak sampaikan dan lain-lain sebagainya. Tidak boleh tergesa-gesa untuk menyatakan bahawa kita sudah layak untuk berdiri di atas mimbar atau mengisi kajian-kajian ilmiah. Kita tahu kita lagu mana. Saya pun tahu saya lagu mana. Sebab tu saya tak berani lebih-lebih. Kan? Kita cuma ambil kefahaman, ustaz-ustaz kita ajak, kita cuma nak bagi ramai. Cerita balik. Kalau kata nak bagi lebih-lebih, minta maaf, kena rujuk kepada kita punya ustaz-ustaz yang lebih fakih. Dalam waktu yang sama, kita usaha untuk belajar dan terus belajar. Dan tuan-tuan semua pun kena buat juga. Kan? Mungkin tahun depan tazkirah Ramadan tak payah panggil ustaz lah. Tuan-tuan buat sendiri. Bahagi buat jadual seorang 1 malam. Bagi tazkirah seorang 10 minit, 15 minit. Bagilah tajuk berapa bincang. Kalau tak latih sampai bila kita tak boleh. Macam Brother Kamarudin duk marah kan, orang tak buat dakwah kepada non-muslim. Apa alasan dia? Tak kerti, tak tahu nak cakap apa. Cakaplah. Apa-apa nak cakap pasal Islam. Banyak. Takat nak ajar orang semayang, takat nak tegur orang suruh tutup aurat dengan sempurna. Benda-benda mudah. Kita kena
Ambil semangat untuk berdakwah. Ambil semangat untuk banyak kelebihan fadilat tentang dakwah tuan-tuan. Man dalla ala khairin falahu wizru ka fa'ili. Siapa yang tunjuk satu benda yang baik, dia dapat pahala seumpama orang yang mengamalkannya. Sambil kita main masjid, kita ajak, jom pergi sembahyang jemaah, jom pergi mengaji, ada kuliah malam ni. Mudah ya. Kan? Benda ni pun nak belajar juga bab-bab dakwah ni. Tapi tak boleh tergesa-gesa lah. Dia take time. Kita nak orang berubah bukan senang. Kadang-kadang kita beritahu dia hari ni, mungkin 10 tahun akan datang baru dia faham. Proses tu. Tapi usaha tetap kena usaha. Ajak tetap kena ajak. Dan sambil kita berdakwah, kita juga berdoa semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka. Tugas kita tabligh, menyampaikan. Hidayah hak mutlak Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, insya-Allah kita pakat buat. Kita semarakkan dakwah dalam masyarakat kita. Sebab ramai yang ada ilmu tapi tak mau berdakwah pula. Ini yang kita tak syak. Mengaji habis duit berlambak, dapat master, dapat PhD, dapat ijazah, tapi tak mau. Tak kerti yang nak cakap pegang mikrofon terketak-ketak. Bukan kena pegang pun, bocang ni lah. Kan? Mula-mula ketak lah, lama-lama dia hilang. Kalau menyanyi boleh. Karaoke boleh. Ni pelik. Baik. Yang ke-8 tuan-tuan, tergesa-gesa yang dicela oleh syarak adalah tergesa-gesa dalam takfir, mengkafirkan. Tergesa-gesa dalam tafsik, memfasikkan orang. Tergesa-gesa dalam tabdi', membid'ahkan orang. Tergesa-gesa dalam tadlil, mengatakan orang tu sesat. Tergesa-gesa dalam melaknat orang. Pun kena hati-hati. Masalah-masalah di atas tuan-tuan adalah masalah-masalah besar yang kita kena waspada dan tidak boleh tergesa-gesa untuk melakukannya dan menjatuhkan hukum terhadap orang lain. Memang kita nampak benda yang dia buat tu tak betul, tak kena. Tapi kita bukan orang nak hukum dia. Kita kena tegakkan hujah di hadapan dia, biar dia faham dulu. Kadang-kadang ilmu tu tak sampai dekat dia, dia jahil, tak tahu langsung. Dia kata seumur hidup aku 50 tahun aku hidup tak pernah dengar hadis ni. Dia kata tak pernah dengar hadis. Nak dengar lagu mana Sahih Bukhari yang tak pernah buka. Hadis 40 yang tak pernah baca. Tak pernah dengar. Dia baca paper, dia baca metro, dia baca benda-benda lain. Tegakkan hujah. Ni kami buat main, ada kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, cerita dekat dia, tunjuk ni hujah dia. Lepas Quran, hadis Nabi yang sahih. Ini kata apa? Dia kita tak pernah dengar lah sebab dia tak pernah baca. Kita tunjuk dekat dia. Tegakkan hujah dulu tuan-tuan. Ini nak rakam untuk sendiri-sendiri je kan? Lemak. Baik tuan-tuan, ini cerita di sekolah. Nak potong-potong lagi. Sekolah minggu depan, esok kan lusa. Ada apa? Periksa UPSR. Lalu-kalut lah. Semua sekolah duk cari ustaz. Di sekolah tu ada ustaz tapi tak cari ustaz lain. Tak lagi power. Saya pernah kena ada hari tu ni. Kan? Sekolah saya sekolah berprestasi tinggi. Di Pulau Pinang, result dia kira duk lawan dengan Medahat. Setiap tahun 5A. Semua anak orang kita Melayu Islam. Di Medahat ada Chinese, ada Indian, sini semua Melayu. Macam tu lah mereka. Mereka wajibkan tiap-tiap Jumaat baca Yasin. Tiap-tiap Jumaat baca Yasin. Tak cukup Yasin lah, dia kena ada kismis, dia kena ada ayat. Buka tudung macam-macam. Subhanallah. Kita duk belajar dengan ustaz-ustaz, kita tahu hukum dia. Kita makna ustaz, minta maaf cikgu, saya tak mau buat. Saya tak mau dan tak boleh buat. Sebab apa? Nak cerita dekat dia tak faham. Kan? Dia report DPN mai turun. Kan? Turun 4 orang ustaz hebat-hebat mai tanya. Kita pun pergi jumpa kita punya hotel. Beritahu lagu ni dekat dia. Tunjuk. Memang tak ada satu pun hadis-hadis tentang fadilat surah Yasin. Semuanya dhaif jiddan dan juga maudhu'. Kalau ustaz boleh buat main satu saja hadis yang sahih tentang kelebihan Yasin. Yasin dibaca untuk sebarang hajat. Buat main dia baca. Tak ada. Lah ditanya kita mengajar di mana, kitab apa dia baca, mengaji di mana, ustaz apa dia mengajar. Dia kata apa? Jangan duk menongkar harus sangat. Tu habis. Saya buat alternatif.
Saya tak mau baca surah Yasin hari Jumaat sebab sunnah dia baca suratul Kahfi. Tapi saya tukar, saya ajak adik-adik ataupun anak-anak Jahannam ni tafsir surah Yasin. Duk mengaji 83 ayat surah Yasin berpuluh-puluh kali, tafsir surah Yasin tak tahu langsung. Kan? Subhanallah. Ajak tafsir. Apa? Han? Buat motivasi ke apa? Mai giliak saya buat motivasi, saya buat tafsir. Surah Yasin, ustaz lain buat. Ustaz lain buat, ustaz lain tanggung lah. Itu yang kita boleh buat. Tuan. Ni daripada tahu dah bulan minggu depan Ustaz Zafri memang tak baca lah. Ustaz tolong baca doa ya sebelum masuk dewan. Tak apa. Bacalah Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina. Baca doa tu tak apa. Kan? Sagi duk pi jampi pensel 2B duk pi jampi pemadam, pi jampi pembaris kat kereta semua ada cek. Itu masalah masyarakat kita. Benda ni kalau nak tegak payah satu Malaysia hati bangkit. Sebab dah jadi apa? Al-adatu muhkamat. Wallah. Payah nak ubah. Sebab di peringkat nasional pun bila pembesar-pembesar mati, pembesar-pembesar pun ada itu juga. Ya. Tapi tak pernah dengar Nabi dengan sahabat bila nak perang Badar baca Yasin dulu. Salahuddin Al-Ayyubi nak pergi perang Salib baca Yasin ramai-ramai tak ada. Tapi di parlimen, di mahkamah saya tengok baru ni kes VIP lah. Puak ni baca Yasin dekat mahkamah, puak ni pun baca Yasin dekat mahkamah. Siapa betul wallahu a'lam. Itu masalah yang berlaku. Bila dikata hadis Yasin dibaca untuk sebarang hajat. Besok Malaysia lawan dengan Myanmar baca Yasin. Atrah Melaya baca Yasin bagi Malaysia menang Pesta Bulan Merdeka. Dah sebarang hajat. Kan? Wallahu a'lam. Hak ni kena kat lah. Boleh tuan-tuan. Tak boleh kita hukum orang, tegak hujah tadi. Saya tegak hujah. Cikgu besar, guru besar tu saya tak tahu, saya tak mengaji hadis. Dekor siapa? Dekor mufti. Mufti Pulau Pinang. Mufti kita putih. Habis ya? Hang siapa? Hang habis ijazah ya. Kan ajak jekoh budak sekolah rendah ya. Kan ni mufti. Habis. Tak ada kata apa. Tapi kewajipan kita selesai. Kita tegak dah hujah, kita tolak. Nak buat juga tak boleh. Itu akidah. Akidah. Itu dakwah makan masa tuan-tuan. Saya duk muamalah dengan kawan-kawan ustaz-ustazah yang balik Mesir, yang balik Merata mengaji agama. Gitu juga. Dia pun datang. Dia ustaz mengaji mana? Saya mengaji Jakarta ya. Kan? Bukan pergi jauh-jauh pun. Tapi Allah bagi faham. Faham? Ikut manhaj yang sebenar. Kadang cerita bab akidah, bab tauhid. Saya sebut tauhid rububiyah dekat dia, tauhid uluhiyah dekat dia, tauhid asma' wa sifat. Ustaz mengaji mana? Kami tak pernah dengar pun. Ya Allah. Tak pernah dengar. Kita kata tentang Syiah kan. Cerita pasal Syiah, dia pun tak tahu langsung Syiah ni apa dia. Sebab tu kawan tu kata Syiah ni kuih nak buka puasa. Hak ustaz, ustazah pun tak tahu. Yang hak bukan ustaz. Ustaz, ustazah tak tahu Syiah. Kurang-kurangnya bila kita mengaji usuluddin kan, mengaji bidang agama lah bab akidah, kita tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah kan. Ada hak Maturidi, ada yang Asy'ariyah apa semua tu. Kurang-kurangnya kita belajar juga firqah-firqah yang sesat. Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah apa semua, Syiah, Mu'tazilah kena tahu. Tak pernah dengar. Nak kata apa? Namanya mengaji payah terhubung. Tuan, ni masalah. Tapi kita tak dakwah ni pelan-pelan. Kita bagi photostat bahan-bahan bagi dia baca tunjuk. InsyaAllah ada perubahan sikit-sikit. Take time lah. Take time. Kalau saya buh terus perkataan yang orang alergi tu, bid'ah, habis. Habis terus. Tutup terus. Silap-silap kena tukar pergi Pulau Aman. Baik tuan-tuan, sikit lagi. Akibat dia, apa dia akibat dia? Bila kita tergesa-gesa, apa akibat dia? Kita akan menyesal. Oleh kerana itu Zunnun Sauban bin Ibrahim, siapa dia? Dia anak murid pada Imam Malik. Zunnun Sauban bin Ibrahim, anak murid Imam Malik. Dia kata apa? 4 perkara yang ada 4 buah, 4 hasil dia. Yang pertama, tergesa-gesa. Yang kedua, kagum pada diri sendiri, dia syok sendiri. Yang ketiga, kerah kepala. Yang keempat, tamak ataupun rakus. Ada hasil dia, ada kesan dia. Buah daripada tergesa-gesa. Bila kita buat tergesa-gesa, kelang kabut, hasil dia apa?
penyesalan. Dulu mula-mula balik mengaji, duk faham sunnah, kerja duk marah orang, kan? Dekat mak, dekat pak kita, dekat kakak kita, taruh. Lepas tu kan, dengan kawan-kawan, cengih lah. Hulu orang kata. Lepas tu biasa, rugi. Buah daripada tergesa-gesa, akhirnya kita rugi. Banyak benda kita rugi bila kita hulu, tergesa-gesa. Yang kedua, buah daripada keras kepala. Kan? Buah dia apa? Buah dia kita akan dibenci oleh orang lain. Orang berat. Kata apa pun kita buat dia keras kepala. Kita tegakkan hujah pun dia buat keras kepala juga. Dah orang tak suka. Orang berat. Buah daripada kagum diri sendiri, kita syok sendiri. Apa dia tuan-tuan? Minta maaf, silap terbalik tadi. Kagum diri sendiri, hasil dia, buah dia dibenci oleh orang lain. Kita kata kita paling best, kita paling betul, kita paling sempoi, kita paling sahih. Orang lain semua maudhu'. Kan? Orang benci kita dah sekali. Buah daripada keras kepala adalah bengong. Kebingungan. Kita keras kepala. Orang habaq apa pun tak mau dengar. Lah bengong tu. Dan buah daripada ketamakan adalah kemiskinan. Tamak kita miskin. Miskin apa? Miskin dia macam-macam. Bukan miskin harta. Nabi sebut laisal ghina an kasratil ardi walakin ghinaun nafsi. Bukanlah dikatakan kekayaan itu kaya pada harta benda, tapi kaya yang sebenar adalah kaya pada jiwa. Baik. Semoga Allah hindar kita daripada hal-hal tadi. Okey, baik. Ubat penyakit ni apa? Ubat penyakit ini adalah sabar dan hilm. Tenang dan sabar. Orang yang belum boleh bersabar sudah sepantasnya melatih dirinya untuk boleh bersabar. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya-Allah dia akan mendapatkan kesabaran yang diinginkannya. Sabar. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, "Innamal ilmu bit-ta'allumi wa innamal hulma bit-tahallumi wa man yataharral khaira yu'tihi wa man yatawaqqa syarra yuqah." Sesungguhnya ilmu itu didapati dengan belajar, dan sesungguhnya hilm itu, sifat sabar dan tenang itu didapati dengan melatihnya. Nak sabar dia kena training. Kena sabar, kena training, kena latih. Barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikannya. Barang siapa yang berusaha untuk menghindari keburukan, nescaya akan terhindar darinya. Kena usaha, kena berlatih. Yahya bin Aqsam rahimahullah pernah bercerita. Tak payah kita potong hal ni, dia panjang. Tuan-tuan, kita ambil kesimpulan terus. Kesimpulan dia, tergesa-gesa adalah tabiat buruk manusia yang mesti dihindari, kecuali pada perkara-perkara yang dibenarkan oleh syariat kita. Yang buruk kita kena hindar, kecuali benda yang syariat suruh cepat, kita kena cepat. Kita belajar hadis-hadis tentang benda yang disyariatkan supaya kita buat segera. Jangan tangguh-tangguh. Yang kedua, kesimpulan dalam bab ini, ketergesa-gesaan itu berasal daripada syaitan, dan orang yang suka tergesa-gesa akan menyesal di kemudian hari. Ingat kisah Nabi ketika dakwah di Taif, kan? Nabi dilempak dengan batu kayu, luka kaki dia. Nabi lihat buah pokok kurma, kan? Jumpa dengan sahabat tu. Lepas tu bila Nabi kembali tu, ada malaikat Jibril datang dengan malaikat penjaga gunung, minta izin supaya nak empuk penduduk Taif dengan gunung. Nabi kata apa? Jangan. Kan? Aku berharap daripada sulbi-sulbi orang Taif itu akan lahir hamba-hamba yang akan menyembah Allah Azza wa Jalla, yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita malaikat tanya, nak empak depa tak? Boh. Sebab kita tergesa-gesa. Nabi sabar. Hasilnya subhanallah. Dia belajar, ambil iktibar. Orang yang ingin menjauhkan dirinya daripada penyakit ini mesti boleh bersabar dan tenang, atau melatih dirinya untuk boleh bersabar dan tenang. Demikian tuan-tuan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada penyakit ini dalam diri kita, dan memberikan kepada kita sifat sabar dan sifat hilm, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ni. Minta maaf salah silap. Saya pun kelang kabut juga. Kan? Moga ada manfaat yang boleh kita ambil. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.